Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya nak share sikit mengenai apakah itu sales funnel. Uh, saya dah masukkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sales funnel ni dalam e-book saya lah. E-book ni saya akan bagi percuma lah. Jadi apakah kandungannya? Mari kita tengok. Okey. Ni untuk pembukaan saya letak apa ni, dia punya ni carta umum lah mengenai proses bagaimana seseorang tu membeli. Kalau kita tengok sini, sebenarnya banyak cara lah, tapi dalam ni dia tulis email, iklan. Ni direct mail ni post lah, macam cara lama. Ni sistem lama ni. Lepas tu baru yang peringkat kedua ni guna social media. Lepas tu news story ni mungkin daripada mana kita dengar, daripada mana-mana. Lepas tu blog, website. Tu peringkat seterusnya kita tunjuk produk lah kan. Lepas ni proses macam pembelian lah. Okey, di sini saya ada cerita sikit mengenai apakah itu sales funnel, landing page, website. Jadi adalah apakah perbezaan dia. Jadi sales funnel ni dia kita panggil single web page lah. Dia tak macam website dia ada banyak page. Macam sales funnel ni dia ada satu page je. Dan dia ada yang ringkas, yang kita tengok ringkas macam ni. Ringkas mana? Website. Ringkas macam ni, satu page tapi bagi yang nampak yang kecil ni je. Okey, ringkas pun tapi saya nampak menarik lah. Dia ada countdown ni, lepas tu dia ada bar ni. Okey, lepas tu satu jenis lagi yang squeeze ni. Yang ni opt-in kita panggil, opt-in. Yang satu is squeeze. Okey, squeeze dia besar sikit. Ini contoh ni. Yang ni produk ni belum sampai lagi. Saya belum masukkan dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, belum masuk lagi ni. Ini saya buat dulu lah.
ini produk daripada China. Kira masih di China lagi, lambat lagi. Jadi dia belum sampai sini, saya pun simpan dulu lah, saya buat siap-siap. Okey. Dia bawah ni pun dia ada lagi. Dia ada dia punya spek dia. Dia punya apa, reka bentuk dia. Lepas tu dia punya gambar-gambar lah. Ada warna hitam, warna pink, warna putih. Okey. Ni angle macam-macam, angle tepi, angle belakang, angle sisi. Okey. Ni contoh yang ni belum saya masuk, belum viralkan lagi, belum masuk ke apa Facebook ke, belum lagi. Jadi kalau di sini Silvano ni dia ada peringkat-peringkat dia jugalah. Okey. Jadi kita tengok peringkat dia. Kalau dekat sini dia ada lead magnet, core offer, order form, auto ni one time offer. Ini untuk macam untuk kita panggil upsell. Upsell ni maksudnya apa? Kalau kita beli satu barang, kata kita beli burger, upsell dia air, lepas tu mungkin benda lain, fries ke, itu benda-benda upsell, benda-benda yang ditambah. Dan benda-benda tu sebenarnya, benda yang ditambah tu lebih mahal daripada benda yang asal kita beli tu. Itu cara teknik marketing. Okay, yang lali thank you page ni macam confirmation lah. Okay, orang tu dah memang nak beli. Jadi dia ada 5 proses ni. Jadi 5 proses ni lah, macam lead magnet ni, yang kita tengok, yang dapatkan video percuma ni, ini masuk dalam lead magnet kan. Jadi kalau kita bagi benda percuma macam ni, saya bagi video course ni RM8 lebih harga dia. Tapi sebab saya beli dulu, jadi saya ada kopi, jadi saya boleh share lah benda tu. Jadi yang ni sebab saya dah beli. Jadi kalau orang nak tengok, free je lah. Dia tak boleh orang kata, dia ada lagi proses lepas tu, macam mungkin boleh akses ke grup kumpulan di bawah wing ni. Dia kalau beli baru boleh akses lah, kalau tak beli tak boleh akses. Tapi dari segi kos, video course ni 40 dekat 50 minit. Kira memang banyak benda lah dia ajar. Dia tunjuk kat kita, kira kita boleh dapat idea lah. Kalau tak pernah buat Shopee, dapat idea lah macam mana nak mula. Tapi sebab tu kita ada macam live support. Sebab live support ni dia live support ni macam kita, kalau satu benda mula-mula kita rasa macam boleh buat, tapi bila nak buat kita ada benda ni kita tak tahu, benda ni kita tak tahu. Sebab tu kita kena masuk macam FB ni, benda yang kita tak tahu sangat baru kita tanya. Sebab kalau dalam FB pun, kalau kita tanya benda yang
Yang biasa-biasa memang kadang-kadang dia orang pun tegur kan, dia orang cakap sebab bisnes ni kita kena kita kena cari dulu maklumat-maklumat dia. Yang biasa-biasa ni memang patut kita tahu, kita cari sendiri. Kalau kita tak tahu, kita cari sendiri. Dia boleh cari dalam YouTube, banyak YouTube dia ajar. Tapi benda-benda yang betul-betul orang kata boleh sesuai lah untuk ditanya, baru kita tanya. Sebab kalau kita buat bisnes, memang kita kena selidik setiap benda. Walaupun orang cakap pun kita kena selidik, kita tak boleh terima bulat-bulat. Macam kalau orang kata nak suruh kita jual benda nu benda ni, dia proses dia sebenarnya, kalau kata lah macam Shopee, kita tak boleh terima macam tu je. Kita, kalau dia bagi tahu, okeylah kita dengar je lah. Tapi cara sebenarnya kita kaji sendiri, kita tengok benda mana yang popular dijual, berapa unit, ribu-ribu unit ke sebulan. Jadi benda kalau dia boleh jual, kita pun boleh jual. Tapi yang ni saya cakap benda yang bukan digital lah. Kalau digital produk dia lain. Tapi kalau bukan digital lah, proses dia macam tu. Kalau orang suruh kita jual satu barang, kita tak boleh terima macam tu saja. Kita kena cek pasaran kan, cek produk lah. Sama ada produk tu banyak orang beli tak. Kalau orang beli dah sebulan 1-2, kita jangan ambil. Macam produk tadi yang saya tunjuk tadi, produk tu memang ada yang orang jual sebulan banyak ribu. Sebulan saya ambil 5 untuk contoh tu, dalam 7,000 lebih dijual dalam sebulan. Jadi kita kena buat kajian pasaran, kena buat sendiri. Okay, tadi saya cerita mengenai sales funnel. Yang kedua, landing page. Landing page ni dia nak sama dengan, dia tak sama dengan Orbit ni. Dia nak sama dengan squeeze. Sebab yang squeeze funnel tu, maksud squeeze ni maksudnya semua benda dalam satu page tu dia akan masuk semua. Benda-benda penting lah, benda-benda yang orang kata bermaklumat lah. Kalau landing page ni, dia macam website, tapi dia satu je. Orang kata satu page je. Tapi tujuan dia sama. Dia maklumat dari atas kita baca sampai bawah. Kat bawah tu memang tujuan dia untuk call to action orang. Tujuan dia untuk kita buat tindakan macam kita setuju nak beli lah kan. Kalau kita tekan button tu, kita setuju nak beli lah kan. Tapi kalau yang jual barang bukan digital product, dia ada proses banyak lagi belakang tu. Dia tekan yang tu, dia akan pergi ke order form, isi form. Itu yang cara tu lah, cara benda yang bukan digital. Tapi kalau dengan Shopee, kalau yang saya punya, kalau tekan dia terus pergi Shopee kan. Kita cuma isi dia punya email tu, nama email. Lepas tu kita tekan download now ni, dia akan bawa kita ke Shopee. Kita kena shortcut, kita kena ubah password. Sebab kalau yang original ni dia bukan macam tu. Dia ada funnel ni, dia akan ada proses. Lepas kita tekan yang ni, dia akan ada lagi page lain akan datang kat kita. Tapi kalau kita buat bisnes kat Shopee di Malaysia ni, kita kena ubah soal lah.
Kira landing page ni biasalah kita kena ada gambar, video, kena cerita benefit, kena ada testimonial dan sebagainya lah. Okay. Yang ni landing page, tapi yang ni saya snap gambar sebahagian lah. Tapi bawah ni patutnya dia panjang lagi. Okay. Website dia website ni sebab dia banyak maklumat. Dia seperti kedai lah, macam pejabat kita lah. Kita kena cerita siapa kita, kontak kita, itu syarat-syarat dia lah. Google tengok benda-benda tu. Lepas tu yang macam produk, blog buat tu, tu kita yang masukkan sendiri. Sebenarnya landing page pun kita boleh masuk, sebab website dia banyak page, boleh masuk page. Kita boleh design sendiri di page tu kalau kita rajin design lah. Tapi kalau kita terlalu sibuk macam kita fikir cara macam nak hack lah, design dia orang yang cantik-cantik tu kita akan cuba masuk dalam kita punya page. Ada yang boleh, ada tak boleh lah. Okay, tu saya cakap yang ni, apa website ni seperti pejabat lah atau kedai. Dia lengkap, dia kena ada kita punya, orang nak tahu siapa kita semua. Lepas tu ada lagi ada macam term of condition semua kita kena masuk. Apa lagi tu, privacy policy semua kena masuk. Masuk macam tu baru boleh buat business. Okey, ni bahagian depan website saya ni. Website saya bukan setakat ada produk-produk saya pun sikit saja. Tapi dia ada blog. Blog tu memang saya share information lah, apa yang saya, pengalaman saya ke, apa yang saya tahu buat, saya tulis di situ lah. Okey, yang ni saya ada terbaca mengenai data ni, data daripada SimilarWeb.com, boleh check lah. Dia kata 75% di Shopee, 75% rakyat Malaysia dia tak guna iklan, dia cari sendiri. Orang kata dia pergi kat Shopee, lepas tu dia type, dia beli produk. Jadi itu 75% besar tu. 25% saja yang pakai iklan ni. Lepas tu platform yang orang kata sebelum dia pergi Shopee tu, information tu banyak terdapat, orang kata apa, banyak pembeli ni asalnya dari Facebook, 48.71%. Dan yang nombor 2 YouTube lah. Tapi yang seterusnya ada lagi lah, ada dalam senarai dia. Jadi kita tahu daripada trend ni, Facebook ni penting lah, sebab banyak pembeli di sini dengan YouTube. Ni saya snapshot dia, 75% organik. Kalau kita nak guna funnel apa semua ni yang saya tulis ni, benda ni lama lagi lah rakyat Malaysia akan guna teknik funnel ni. Walaupun di Amerika popular, di sini tak semestinya. Sebab di sini daripada data ni tunjuk kita punya orang Malaysia kita, dia pergi ke Shopee sendiri, dia type dia nak cari apa, dia orang kata dia cari sendiri. Ni 75% yang pakai iklan ni 25% saja. Ini data sekarang lah, boleh cek dekat website. Okey.
Okey, social media yang guna Shopee punya ni. Okey. Yang nombor satu ni Facebook. Nombor dua YouTube. Nombor tiga baru WhatsApp, Twitter, Instagram. Instagram pun tak ramai. Jadi Facebook lah. Jadi saya nak share ni, saya nak beritahu. Kalau tak ada data ni mungkin kita buat sajalah tapi kita tak tahu kan. Kalau ada data ni kita tahulah. Sebab pembeli dia memang berasal dari majority, berasal dari nak kata majority 48% lah berasal daripada Facebook. Kalau kita jual barang Shopee lah. Kalau jual barang-barang yang lain, data tak ada lah. Data tak tahu nak cari mana. Tapi kalau nak cari data Shopee ada. Okey, lepas tu artikel ni saya buat, saya share sikit lah. Sebab suatu proses sebenarnya, kalau kita tengok dari segi marketing, sebelum ni pun saya pun tak mungkin sedar, mungkin tak sedar. Suatu benda kalau macam produk tu, paling bagus kita jangan tunjuk lagi produk tu. Kita kena satu proses dia panggil awareness. Orang kata macam war-war kan dulu kan. Contoh kalau macam funnel saya memang ada keluar, ada distribute dalam Facebook semua. Tapi bila saya bubuh, orang banyak kan tak tahu. Jadi tu yang perlunya proses awareness ni. Awareness ni kita dalam bentuk macam ni, saya buat dalam bentuk dia punya ebook ni saya bagi free. Dan yang ni nanti pun saya akan buat dalam bentuk video kan, masuk YouTube. Jadi itu proses. Jadi bagi orang tahu dulu apa dia funnel. Bila orang tahu baru dia orang berani guna. Kalau tidak dia pun tengok macam mana. Sebab orang kita banyak business sebab dia jual benda lain kan, banyak dia guna WhatsApp. Nak guna email, nak guna macam funnel ni memang masih jauh lah. Alhamdulillah. Tengok dalam proses ni memang awareness ni memang nombor satu. Proses dia awal-awal kena awareness dulu. Lepas tu baru leaks, baru prospect, baru sale. Awareness ni macam saya buat sekarang ni, awareness punya step dia lah. Di sini panggil marketing activities. Kita buat kerja-kerja marketing. Lead ni proses. Lead ni kira macam bakal pembeli ya. Untuk nak dapatkan bakal pembeli, memang kena yang tadi saya terang tadi, squeeze page dengan opt-in offer ni. Ini kita masukkan apa kat Facebook ke, lepas tu kita sediakan link. Bila tekan link dia akan pergi kepada squeeze page dengan ni lah, opt-in page ni. Ini cara kalau kat Amerika tu memang popular lah. Tapi kat Malaysia kadang-kadang dia orang tak berani kan, dia orang ingat terus masuk kena belilah apa semua. Dia tak semestinya itu. Dia bagi maklumat dulu kan. Sebab proses ni bila dia tekan, dia akan sambung, dia akan pergi kepada email tau. Sistem email marketing yang kalau kita dah set dah. Macam saya guna MailerLite kan, dia auto, dia akan hantar. Saya dah set, saya akan bagi free free ebook. Bila dia tekan apa tu, button tu, tekan button kata nak dapat ebook, lepas tu sekejapnya ebook akan sampai lah. Orang email akan sampai, ada link.
ada link tu memang saya dah set ke Google Drive. Jadi tekan link tu terus boleh baca. Terus kalau video tu terus boleh tengok video. Okay, lepas lead prospek bakal pembeli. Ni saya cakap tadi, email follow up. Bila kita dah ada data pembeli, lepas ni kita senang lah kita nak hantar. Tak sebenarnya kita hantar produk kan. Kalau kita hantar produk kerap, orang berjemu. Jadi kita akan hantar mungkin seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke. Kalau sibuk sangat, sebulan sekali ke kan. Jadi kita akan hantar benda-benda yang selain daripada produk ada kat bawah tu lah kan. Nak tengok lah. Tapi dia ada benda lain macam kita tak boleh, kita bukan setakat jual produk. Kita boleh macam selidik barang, selidik benda-benda, sesuatu benda kita boleh share kan. Macam saya selidik macam mana sistem email marketing kan, macam mana buat automation lah. Free je. Sebab kita kalau yang biasa memang semua kena duit lah, semua mahal. Jadi kita cari kaedah yang percuma kan. Kalau guna email, kalau MailerLite dia lagi tak sampai 1000 subscriber, dia free je. Jadi kita cari proses yang free dulu. Sebab tu kalau yang bayar duit tu orang tak heran kan. Sebab kita bisnes kita kalau kita dapat duit, perbelanjaan tu kalau kita boleh minimaskan, kurangkan, tu baru bagus. Tapi ada benda kena beli jugalah. Contoh macam sini design RR ni, yang ni kita kena beli. Ini one time lah, dia tak bayar bulan-bulan.